Dan untuk mengulas lanjut berkenaan tindakan ganas rejim Zionis Israel terhadap umat Islam Palestin berada di talian ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor yang merupakan pengerusi MyCare. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sekarang ni saya adalah penasihat kanan MyCare, bukan pengurusi lagi. Okey. Baik, pertama sekali Prof, kita nak tahu apa agaknya reaksi Prof terhadap tindakan ganas ini. Ya, seperti lazimnya kita sudah tentu merasa amat sedih dan kecewa sebab apa yang berlaku pada Ramadan yang lepas dan tahun sebelumnya berulang sekali lagi, dan kita melihat tragedi ini sebagai suatu alasan yang dicari-cari oleh Israel, Zionis, untuk mengenakan tekanan kepada rakyat Palestin dan sengaja memilih bulan Ramadan atas alasan apa pun untuk menimbulkan ketegangan dan meningkatkan kemarahan. Bukan sahaja rakyat Palestin, bukan sahaja umat Islam, tetapi seluruh kemanusiaan pada hari ini. Itu reaksi awal kami lah. Ya, Prof. Pasti kita juga ingin tahu apa agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia juga negara-negara Islam dalam menyuarakan perkara ini, Prof. Sudah tentu kita menekankan bahawa seluruh masyarakat antarabangsa atas platform apa pun, civil society, masyarakat sipil dan juga kerajaan-kerajaan seluruh dunia, bukan sahaja negara-negara umat Islam, harus bersatu hati menyatakan sikap dan pendirian yang tegas bahawa kita tidak sama sekali meredakan apa yang berlaku dan mengharapkan suatu tindakan yang tuntas dan konkret supaya suatu tekanan yang cukup mengajar dikenakan ke atas Israel supaya perkara ini dapat dihentikan untuk untuk sekian kalinya. Kita tidak mahu bulan Ramadan ini dijadikan sebagai satu keadaan di mana berlakunya satu ketegangan yang akan menimbulkan lagi keresahan dan juga kemarahan umat Islam dan juga seluruh manusia yang bertamadun di atas muka bumi pada hari ini. Kita mengharapkan supaya suatu resolusi diputuskan dengan segera oleh pihak PBB khususnya, dan juga mana-mana platform antarabangsa, OIC terutamanya yang mewakili Islam, menyatakan satu pendirian yang tegas bahawa Israel tidak perlu dihukum dengan tindakan keganasan yang terbaru yang dikenakan. Dan bagi rakyat Malaysia khususnya, kita juga mengharapkan kerajaan membuat satu penegasan, mengeluarkan satu pendirian yang tegas, yang tidak bertolak ansur, supaya Israel menghentikan tindakan biadab ini dan juga menggesa kuasa-kuasa besar khususnya Amerika Syarikat supaya mengenakan tekanan dan tidak merelakan apa yang dilakukan oleh Israel. Kita memuji sikap kerajaan Negeri Selangor khususnya yang mengeluarkan suatu perkeliling supaya perkara ini disebut di dalam khutbah pada hari Jumaat ini dan juga menyatakan solidariti kepada rakyat Palestin. Jadi itulah antara beberapa tindakan-tindakan awal. Kita berharap juga dalam bulan Ramadan yang mulia ini umat Islam meningkatkan lagi munajat, mengadakan solat hajat supaya umat Islam dan khususnya rakyat Palestin diberikan perlindungan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi kejahatan dan kebiadaban pihak Zionis pada bulan Ramadan ini. Ya, Prof. Kita juga nak faham rejim Zionis ini tidak mengindahkan seruan Amerika Syarikat dan juga beberapa negara dunia agar ketegangan ini diredakan. Malah ia disifatkan sebagai tamparan hebat kepada Amerika Syarikat yang cuba untuk mewujudkan ketenangan dan juga kestabilan sepanjang bulan Ramadan ini. Bagaimana sebenarnya, Prof, kita nak fahami perkara ini? Sebenarnya Amerika Syarikat dia sentiasa memihak kepada Israel. America will always be on the side of Israel. Dan apa juga saranan yang diberikan oleh US sebenarnya adalah merupakan satu tindakan melepaskan batuk di tangga, kerana apa yang dilakukan oleh Israel itu akan sentiasa mendapat backing dan juga direstui oleh US. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat antarabangsa khususnya yang menggunakan platform PBB mengenakan tekanan kepada US supaya Israel menghentikan tindakan biadab ini. Kita tidak mahu lagi US
dan juga Israel bermain dengan kata-kata, umpamanya Netanyahu menyalahkan umat Islam yang kononnya telah berkubu di dalam Masjid Al-Aqsa. Sedangkan kita tahu umat Islam pada hari ini berada di dalam masjid mengadakan iktikaf dalam bulan Ramadan. Tapi mereka sengaja mengadakan provokasi, melepaskan tembakan stun grenade dan juga peluru getah bagi mengusir umat Islam keluar daripada masjid dan juga perkarangan Masjid Al-Aqsa, supaya mereka menjadikan itu sebagai alasan memudahcarakan satu ritual penyembelihan haiwan, kononnya kerana menyambut satu upacara agama yang disebut sebagai Passover. Itu hanya alasan semata-mata. Jadi inilah suatu kenyataan tegas yang kita harap akan dihormati oleh Israel, walaupun kita tidak mengharapkan Israel akan tunduk kepada mana-mana tekanan sebagaimana yang pernah berlaku sebelum ini, tetapi kita yakin dengan tekanan yang lebih kuat daripada masyarakat antarabangsa yang bersatu hati, Israel akhirnya terpaksa akut dengan tekanan khususnya yang berkaitan dengan tekanan-tekanan ekonomi. Dan kita juga mengharapkan negara-negara Islam, negara-negara Arab yang telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accord baru-baru ini, mengadakan normalisasi dengan Israel, menyemak kembali pendirian mereka dan menamatkan segala bentuk kerjasama dua hala, kerjasama diplomatik, pengiktirafan ke atas negara Israel. Khususnya beberapa negara yang telah mengadakan hubungan damai seperti UAE, Sudan, Maghribi dan juga Bahrain. Jadi kita mengharapkan mereka menghentikan segala bentuk kerjasama dengan rejim Zionis. Prof, sepenuhnya dengan bulan Ramadan ini, bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan terutamanya rakyat Palestin yang terjejas, bagaimana mereka boleh lakukannya menerusi MyCare? Kita boleh menyalurkan bantuan sebab kita telah pun melancarkan bantuan, pakej-pakej bantuan sempena Ramadan ini. Sebelum daripada bulan Ramadan lagi kita sudah mengisytiharkan dan tentang bantuan ini, dan tuan-tuan dan puan-puan umat Islam dan juga rakyat Malaysia khususnya boleh menyalurkan bantuan melalui bank account yang kita telah pamerkan di dalam website dan juga Facebook MyCare. Silalah, maknanya berikan sumbangan dengan semurah hatinya, terutama dalam bulan Ramadan ni kita tahu ganjaran pahala akan dilipat gandakan. Jadi beberapa pakej disediakan, pakej iftar, kemudian pakej bantuan kemanusiaan, pakej sahur dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada Facebook MyCare dan juga webpage MyCare, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menderma di situ. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor yang merupakan penasihat kanan MyCare atas ulasan itu tadi. Kita akan bersama dengan MyCare dari semasa ke semasa untuk membincangkan lagi perkara ini.